wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala yang mana dengan limpah kurnianya sama-sama dapat dipertemukan pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membaca satu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yahzuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu saling berdengki-dengkian, dan janganlah kamu saling bertipu-tipuan, dan janganlah kamu saling berbenci-bencian, dan janganlah kamu saling berbelakang-belakangan, dan janganlah setengah kamu menjual di atas penjualan setengah kamu, dan jadilah kamu, wahai hamba Allah, bersaudara. Orang Islam bersaudara dengan orang Islam yang lain. Tidak boleh ia menganiayanya, dan tidak boleh membiarkannya dalam kehinaan, dan tiada boleh mendustainya, dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini, kata Nabi sambil menunjukkan ke dadanya 3 kali. Sudah cukup banyak kejahatan seseorang itu bahawa ia merendahkan saudaranya orang Islam. Sekalian orang Islam atas orang Islam haram darahnya dan hartanya dan kehormatannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah. Selain Muslim lagi hadis-hadis riwayat yang lain daripadanya yang di antara kandungannya ada sebagaimana yang diterangkan dalam hadis tersebut. Perkara mengenai hubungan antara orang-orang Islam. Pertama, beberapa perintah larangan. Pada hadis tersebut Rasulullah SAW ada menerangkan perkara yang mengenai hubungan di antara orang Islam. Antaranya memelihara hubungan ini ditegaskan beberapa perintah yang merupakan larangan yang wajib dipatuhi, iaitu janganlah kamu berdengki-dengkian di antara sesama kamu, kerana dengan dengki atau hasad menyebabkan terputus hubungan. Tuan-tuan tengok kalau hadis ni, dia sebut la tahasadu, dia bukan sebut la tahsudu. Kalau la tahsudu itu jangan kamu dengki, itu ya. Tapi sebut la tahasadu. Tahasadu makna jangan kamu saling berdengki. Mana kalau orang dengki dengan kita, biar dia berdengki. Jangan kita balas balik. Kalau la tahsudu, jangan kamu berdengki saja. Dengki pun tak boleh. Tapi dah kes sini, kalau orang dengki dengan kamu pun biarkan. Jangan kamu dengki balik kat dia. Kemudian apa lagi? La tanajashu. Jangan kamu saling tipu menipu. Orang tipu kita, biar dia. Tapi jangan tipu balik. Jangan balik sebagaimana yang dilakukannya. Ini bahasa Arab dia macam tu. Hasada yahsudu. Kalau hasada yuhasadu. Itu sebut la tahasadu. Jangan saling berdengki-dengkian. Dengki ialah satu perasaan jiwa yang timbulnya perasaan itu pada seseorang oleh kegelisahan memandang kelebihan yang ada pada orang lain, atau oleh kebenciannya melihat ada orang yang melebihinya dalam suatu perkara atau keadaan. Itu nama hasad. Hasad makna kita tengok kawan kita dapat nikmat, kita tak suka. Itu namanya hasad. Tengok kawan naik pangkat, kita tak suka. Tengok kawan naik gaji lagi, kita tak suka. Itu tidak boleh. Tapi kalau kita tak suka pasal ada benda lain, tak apa, tutup selian. Tak suka pasal kerja lama dah tutup selian, patut kita boleh SP boleh 55, dibatalnya nak sampai 60 tu selian. Itu kita marah boleh. Ada pula cadangnya gitu ya. Kawan tu susah-susah kerja tutup selian. Sampai umur 59 11 bulan meninggal dia tutup selian. Macam ada tu lagi 1 bulan aja. Tak ada harapan. Itu pun benda zalim juga tutup selian. Orang yang dengki atau hasad selamanya gelisah, jiwanya tidak tenteram kerana perkataan atau dengan perbuatan, dan berikhtiar untuk memindahkan suatu kelebihan yang ada pada orang lain itu kepada dirinya sendiri. Dia tengok orang lain dapat lebih, dia tak puas hati. Kalau boleh, apa yang kawan tu dapat, pindah kat dia, kawan tu tak dapat. Naik pangkat gitu juga. Kalau boleh kawan jangan naik pangkat, kita je naik pangkat.
Dapat duit ke apa semua ya, semua biar dapat kat kita. Dan ada pula orang yang dengki itu berusaha untuk menghilangkan atau mencedera suatu kelebihan dari orang yang mempunyai semata-mata kebencian yang melulu. Tadi satu, dia hasad. Kalau boleh apa yang kawan dapat tu pindah kat dia, kawan tu tak dapat. Yang kedua, kerana kebencian, tak kira dapat kat dia ke tidak, janji kawan pun jangan dapat. Kalau aku tak dapat, jangan harap orang lain dapat. Macam tu ya. Semua orang tak boleh dapat. Tu yang baru ni ditikamnya seorang tu selian kat Johor tu. Bertunang-tunang, putus tunang. Perempuan tu bertunang dengan orang lain, tak puas hati dia, ditikamnya. Mati kan perempuan tu selian? Pada perempuan ramai tu kan berlambat apalah, macam seorang tu je tu selian. Kan bunga bukan sekuntum. Banyak. Bahkan sekarang ni orang perempuan lebih ramai daripada orang lelaki tu selian. Dalam hadis Nabi tu sebut akhir zaman nanti nisbahnya satu lelaki 50 perempuan tu selian. Mana kalau semua orang lelaki kat dunia ni kahwin 4 pun ada 46 lagi Andalusia tu selian. Betul. Itu contohnya. Jadi maknanya jangan gaduh. Banyak perempuan tak boleh ni pergi cari sana tu selian. Tak dapat yang putih cari yang hitam. Tak dapat yang hitam cari yang belang. Banyak tu selian. Itu yang kat Syria banyak tu, suami-suami mati perempuan-perempuan tak ada kahwin, pergi cari tu selian. Ni Yaman pula perang, pergi kat Yaman. Cari. Kalau tak dapat Jawa, cari Arab tu selian. Kerana dia sendiri tidak berhajat kepada kelebihan itu untuk dirinya. Yang kedua, macam kedengkian tersebut adalah tercela. Mana dengki dengan orang sama ada nak pindahkan nikmat orang tua daripada kita ataupun sama-sama tak dapat, itu adalah dengki yang tidak dibenarkan. Hasad yang haram dan berdosa. Inilah perasaan kedengkian yang sejahat-jahatnya yang pernah digunakan iblis terhadap Nabi Allah Adam AS, sehingga baginda dikeluarkan dari tempat kediamannya, iaitulah syurga. Iblis setelah mana dia dilaknat oleh Allah Ta'ala kerana tidak mau sujud penghormatan kepada Nabi Adam AS, dia dengki. Jaga kau Adam, aku tak boleh duduk sini, kamu pun kena keluar daripada sini. Itu yang diusaha terus lihat, cari jalan goda Nabi Adam supaya dapat dikeluarkan. Tak dapat, goda isterinya, kalah si isteri itu sekalian. Tapi kita jangan anggap pula bahawa apa yang berlaku kat atas Adam dan Hawa itu satu kelemahan pada Adam dan Hawa. Tidak tu sekalian. Sebab memang Allah Ta'ala dah janji nak cipta manusia itu turun ke dunia. Itu hanya asbab saja nak bawa Nabi Adam dan Hawa turun ke dunia tu sekalian. Saja jadi cerita gitu ya. Tapi janganlah cerita zaman Nabi Adam nak dijadikan syariat zaman sekarang tu sekalian. Ni bila ada WhatsApp gambar-gambar orang-orang tarikat tu sekalian, berzikir, cium kaki tok guru sampai sujud, ada yang nak menghalalkannya dengan mengatakan bahawa boleh sujud kalau sujud tu sujud penghormatan, bukan sujud pengabdian. Mana boleh tu sekalian. Dia contohkan ayat Quran ada tu, Allah Ta'ala suruh para malaikat sujud pada Adam. Tu sekalian, syariat zaman Nabi Adam dia lain dengan syariat kita. Tak sama. Tak boleh tu sekalian. Kalau sujud dia boleh, sahabat-sahabat lu dah sujud dah dengan orang lain tu sekalian. Contoh, apabila rombongan Ja'far bin Abi Talib yang ingin mendapatkan suaka politik daripada Raja Najasyi di Habsyah, Nabi kata, pergilah Ja'far kamu ke Habsyah, di sana ada maharaja yang sangat adil, dapatkan perlindungan di sana. Pergi tu sekalian di istana Raja Habsyah. Masa di istana Raja Habsyah semua orang duduk, tiba-tiba Raja Najasyi masuk. Bila Maharaja Najasyi masuk, semua orang Yaman sujud memberi penghormatan pada Najasyi. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi tak buat. Jadi bila begitu, setelah mana Raja Najasyi duduk bersemayam, lalu pendeta-pendeta bertanya, kenapa kamu tidak menghormati raja kami? Sedangkan cara kami menghormati raja kami ialah dengan bersujud kepadanya. Apa jawab Ja'far? Kami orang Islam tidak sujud kepada mana-mana makhluk melainkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau boleh sujud pada manusia, sudah tentu boleh sujud pada kalau boleh sujud pada manusia tentu dibolehkan tentu sekalian. Tak boleh. Sujud penghormatan boleh. Alangkah kita memberi penghormatan pada orang, taraf sampai rukuk pun tidak boleh tentu sekalian. Tapi ialah kadang-kadang orang tarikat ni macam-macam tentu sekalian. Yang sampai berjoget-joget itu tentu sekalian ya. Itu macam mana tu? Kalau setakat sikit-sikit tak apa tu sekali. Kalau sampai dia pun tak ingat apa yang disebut, macam mana dikatakan zikrullah? Ini tuan-tuan boleh tengok dulu, kita dah bahas dalam Fiqh Sirah jilid yang ketiga tuan-tuan sekalian, dalam pengajaran peperangan Tabuk yang dibicarakan secara panjang lebar oleh Syekh Dr. Ramadan Al-Buti tuan-tuan sekalian. Dia menyebut kat situ, tak ada, dia kata Nabi dan para sahabat pun tak pernah berzikir sampai macam tu. Kalau setakat goyang badan tu sikit-sikit, biasa sekalian, saya pergi Syria pun saya ikut.
Dia goyang sikit-sikit. Ini sampai menari, sampai terlonjak-lonjak tu sekalian. Itu tidak ada dalam syariat. Mungkin ada orang kata, ustaz dia lain, dia dah sampai zuk tu, dia tak sama dengan cara kita berzikir. Wallah alam lah kata, kalau sampai lonjak sampai tak ingat apa boleh zikir, wallah alam. Itu yang disebutkan oleh Dr. Syed Ramadan. Dia tak ada ke orang yang sampai berzikir sampai dia tak ingat apa-apa tu dia. Kalau berzikir dia mesti ingat dengan Allah Taala. Lagi satu tu sekalian, cium tapak kaki tok guru dia. Ada juga yang nak bolehkan cari tu sekalian. Ada sahabat dulu cium tapak kaki Rasulullah. Dia tu sekalian, ada amal Rasulullah yang kita tak boleh ikut tu sekalian. Bukan semua sunnah tu kita kena ikut. Sebab tu sunnah tu ada 3. Ada sunnah yang wajib kita ikut, seperti cara-cara sembahyang. Kalau kita tak ikut sunnah Nabi cara sembahyang, tidak sah sembahyang kita. Sebab tu Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana cara kamu lihat aku sembahyang. Jadi perbuatan sembahyang itu sunnah Nabi yang sifatnya wajib, mesti kita ikut. Kalau kita ikut cara lain sembahyang tak sah. Ada sunnah yang bersifat sunat, sembahyang duha, tahajud. Ada sunnah yang haram kita ikut, tuan-tuan sekalian. Dia perbuatan Nabi tapi tak boleh kita ikut. Itu memang khusus untuk Nabi saja. Contohnya, kahwin lebih daripada 4. Tuan-tuan nak kahwin boleh, tapi tak boleh lebih 4 kumpul sekali. Tapi kalau tukar-tukar boleh lah. Tapi dalam satu masa mesti 4. Macam ada seorang tu kan, dia macam tu, dia tukar-tukar tu sekalian. Tapi dia 2 ke 3 je, tak sampai 4 pun. Nanti dia tukar. Tengok minat dia orang, tukar pula. Itu Sultan Brunei tu sekalian. Kan dia suka tukar-tukar. Tapi saya cadangkan pada orang sini, kalau nak biar tambah, jangan tukar tu sekalian. Kalau dah mati baru ditukar. Hidup lagi janganlah. Kesian dia, kahwin dilepas kayak gitu. Kesian orang perempuan. Cuba kalau orang lelaki jadi macam tu, kena cerai dengan orang perempuan. Nak macam? Kecuali ada masalah yang tidak boleh dielakkan. Itu soal lain. Memang ada tuan-tuan sekalian di dalam penulis hukum fiqah itu, kita boleh menceraikan isteri disebab-sebabkan tertentu, dan orang perempuan boleh minta fasah daripada suami. Boleh minta cerai. Contoh apa tu sekalian? Suami ada pistol tak boleh nembak. Dia ada pistol, panjang pistolnya tu sekalian, senampan patah lagi, tapi tak boleh nembak-nembak. Bini kata tak ditembak-tembak lah. Boleh jumpa Tok Qadi tu sekalian. Tok Qadi tanya, misal saya dah kahwin dah 3-4 bulan ni, nampaknya pistol suami saya tak boleh nembak. Faham tu? Yang kedua, senapangnya tu patah tu sekalian. Taklah dia berenang dekat mana tasik tu sekalian, dia kuat kupu-kupu gitu, dimakan dengan buaya tu sekalian. Balik-balik terputus, tak ada. Memang ada tu sekalian dalam kitab fiqh ni, keaiban yang menyebabkan isteri boleh minta cerai daripada suami. Apa lagi? Suami tiba-tiba jadi gila tu sekalian. Dia masa nikah sihat, tak macam mana jadi gila. Jadi isteri pun susah, dia bila kahwin, bila dia menyusahkan isteri dia, isteri boleh minta cerai. Sama juga isteri, suami pun boleh ceraikan isteri dalam beberapa keadaan. Contoh apa tuan-tuan sekalian? Kolamnya tersumbat, longkangnya tersumbat, tak boleh dimasuki. Sama ada tulang. Ada tulang, pergi jumpa doktor kata dia nak kena potong ni tulang ni dia kan, tapi potong ni tak tahulah 50-50 ni. Ataupun tersumbat dengan daging. Dan juga kalau perempuan tu gila, bahkan sopak dengan kusta juga boleh menyebabkan berlakunya perceraian tu sekalian. Di samping yang gaduh ke apa tu soal lain lah. Gaduh ni kadang-kadang saja dibuat direka-reka tu sekalian. Tak ada apa hal pun saja gaduh, memang kerja dia nak gaduh. Tapi dalam gaduh-gaduh di hari-hari pun tu sekalian, tiap-tiap tahun dapat anak tu sekalian. Dia gaduh siang je. Baik, sementara itu ada pula sejenis perasaan dengki atau hasad yang tumbuh dalam jiwa seseorang, tetapi dia berdiam diri. Tidak ada sebarang usahanya yang jahat, sama ada dengan perkataan maupun dengan perbuatannya, untuk menumpas suatu kelebihan orang lain. Hasad seperti ini diharap tiada menyebabkan dosa, sebagaimana sabda Rasulullah, kullu ibni adam hasudun la yadurru hasidan hasaduhu ma lam yatakallam bil lisan au ya'mal bil yad. Tiap-tiap anak Adam ada hasadnya. Mana setiap anak Adam ni ada perasaan hasad dalam diri kita, tinggal lagi kita jelmakan dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita ataupun tidak. Dan tiada mendatangkan kemudaratan kepada orang yang hasad oleh hasadnya, selama mana ia tidak pernah bercakap dengan lidah atau berbuat dengan tangan. Ada perasaan hasad juga dengan kawan yang dapat kelebihan tadi, tapi dia diam, dia tak cakap, dia tak buat apa-apa. Lantaklah dia.
Dengki juga. Kalau aku yang dapat kan bagus, kalau aku yang dapat kan bagus, tapi tak dapat, dia pun diam aja. Yang ni mudah-mudahan ada kebaikannya. Seterusnya ada lagi sejenis perasaan hasad yang tumbuh dalam jiwa tetapi segera dilenyapkan serta ditumbuhkan perasaan cinta kepada orang yang mendapat kelebihan dan didoa supaya dia dalam selamat dan sejahtera. Inilah satu-satunya perasaan yang membuktikan kesuburan iman yang amat dipuji. Tanda keimanan seseorang, dia tengok kawan dia dapat nikmat, walaupun ada perasaan hasad, diubah hasad tadi menjadi satu perasaan menggembirakan bagi dia. Alhamdulillah kawan kita juga dapat. Kalau tak siapa-siapa tak dapat. Kawan kita tu dapat naik pangkat, alhamdulillah. Kawan kita tu dapat, mana dia seronok tu sekalian. Setelah Rasulullah menerangkan larangan dengki atau hasad, maka diterangkan pula larangan bertipu-tipuan dan berbenci-bencian. Dengan sabdanya, janganlah kamu bertipu-tipuan dan janganlah kamu berbenci-bencian di antara kamu. Larangan tipu-menipu ialah melarang seseorang menaikkan harga barang padahal dia sendiri tidak mahu membelinya untuk menyusahkan orang lain. Dia tengok orang tengah bida barang, dia pun bida dengan harga yang tinggi. Las tak ada siapa mampu beli, dia pun tak mau beli tu sekalian. Tujuan dia nak menyusahkan orang. Tanajus tu maknanya dia menaikkan harga tinggi supaya orang lain tak boleh beli. Ini berlaku juga zaman kita tu sekalian. Kan tahun lepas ada iklan nak jual motor polis tu sekalian. Ingat tak? Motor polis. Saja je ada kawan polis telefon. Cik, macam mana kalau saya beli satu, pergi ceramah naik motor polis? Oh boleh ustaz, dia kata, tapi mahal ustaz, maintenance mahal kata dia, tinggi. Tak usahlah kata dia. Tapi ustaz kalau datang nak tengok bolehlah, tengoklah. Tengok motor, tengok orang bida. Tapi ustaz nanti tengok, ada 2 orang dia kata dia tiap kali bida mesti datang. Lepas tu dia bida tinggi-tinggi, lepas tu dia tak beli kata dia. Itu hukumnya haram kerana tujuannya nak menyusahkan orang lain. Perbuatan ini adalah haram. Masuk juga kepada larangan ini segala perbuatan tipu atau kecoh dalam jual beli. Menipu dalam jual beli. Sama ada menipu dari segi timbangan, sepatutnya sekilo dikurangkan sikit, ini termasuk menipu. Larangan berbenci-bencian ialah larangan seseorang membenci dengan menghina orang lain semata-mata menurut dorongan hawa nafsu yang angkuh dan sombong. Yang berbenci-bencian ini membenci kerana menghina orang. Termasuklah tu sekian memperbodoh-bodohkan orang. Dibodohkannya orang tu sekalian. Dah ada ATM, jangan makan kat kedai kalau tak mau GST. Masak sendiri. Itu kan membodohkan orang tu sekalian. Dia tak pernah masuk universiti ke? Orang duduk dalam kulit kediaman, mana boleh masak tu sekalian. Dan kalau dia mau masak pun tu sekalian, dia beli apa dia ni? Dia beli pinggan mangkuk, beli pekakas, beli barang mentah, semua kena GST tu sekalian. Alah tuan-tuan, GST ni jangan susah hatilah. Memang ini sebulan ni ceramah GST je, pagi petang siang malam tuan-tuan sekalian. GST ni haram tuan-tuan sekalian. Haram. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab ambil cukai daripada orang miskin. Mana boleh tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala tuan-tuan sekalian punya adilnya, dibaginya duit pada seseorang jadi kaya, duit tu diambil, itu pun sikitnya 2.5% daripada zakat tuan-tuan sekalian. Kemarin tu ada orang berbahas dalam FB. Pasal ceramah Ustaz apa nama tu yang kena transfer ke Pulau Ketam tu sekalian. Siapa nama? Ustaz Abdullah Khairi. Ustaz Abdullah Khairi cerita dia kata ada orang zalim. Aku berkhutbah je sudah dihantar ke Pulau Ketam kata dia. Jadi ada satu penyokong kuat sebelah sana tu sekalian, dia tulis dalam FB, mana zalimnya Ustaz, berapa orang kena bunuh kat Malaysia ni kata dia. GST tu tak zalim, tak haram kata dia. Aku saja masuk situ. Aku cakap zalim ni bukan mesti bunuh orang, bukan cederakan orang, menyusahkan orang pun zalim juga. Allah Ta'ala turunkan rezeki pada manusia, Allah Ta'ala ambil balik sikit je, 2.5% daripada orang kaya, dan Allah Ta'ala tak ambil daripada orang miskin. Tiba-tiba kita kenakan GST 6% tuan-tuan sekalian. Tak zalim ke tuan-tuan sekalian? Dulu tuan-tuan sekalian orang kena kaya-kaya macam tuan-tuan aja. Sekarang kampung aku pun kena. Bahkan orang kaya-kaya kadang dah tak kena. Pasal dia makan lobster, lobster tak kena GST. Makan udang galah tak kena GST. Orang kampung makan sardin, makan Maggi, tuan-tuan sekalian kena GST. Kemarin tu ada satu orang tua, satu rombongan 10 orang datang tempat saya. Saya orang datang tempat saya alu-alukan tuan-tuan sekalian, saya tak kira lah dia cap apa pun tuan-tuan sekalian. Dia datang. Yang cap babi datang pun saya terima tuan-tuan sekalian. Ada orang Cina, India makan babi datang tempat aku bersedekah, aku terima tuan-tuan sekalian. Cina lagi bagus tuan-tuan sekalian.
Tu aku ambil gula dekat ni, gula dia panggil molasses kan, gula merah tu sekalian di CSR tu. Tokenya kan Cina tu yang urus benda tu. Ambil tu sekalian, dia tanya, apa bikin? Saya ada bela lembu sama kambing, bikin makanan lembu sama kambing. Oh, mana tempat? Tu Bukit Kerayung. Untuk apa? Ini sekolah tahfiz lah, untuk kita nak cik dana sekolah. Sekolah tahfiz lah? Tak apa, tak payah bayar. 1 tan, 2 tan ambil tak payah bayar tu sekalian. Dia kata saya pun mau sedekah juga. Kapek tu sekalian. Itu cap anjing, cap babi pun kita tak ada masalah tu, kita datang tempat saya, cap apa pun diraikan. Yang ni cap apa aku tak tahu tu sekalian. Duduk bersembang pasal sekolah, tiba-tiba dia cerita pasal GST. Aku dengar je. Pasal dia tua je, kalau tak aku tampar dia tu sekalian. Saya dengar-dengar. Kita tengah cerita lain, dia masuk kat GST. Ustaz, ni apalah orang Melayu ni, sikit-sikit melawan, sikit-sikit bangkang. GST ku bagus. Dulu SST 10 hingga 15%. Sekarang GST 6%. Dulu tak bising pun, sekarang bising pula kata dia. Inilah orang Melayu, sikit-sikit bising. Aku apa hal tu ni? Aku biar dia. Dah habis dah pakcik? Dah. Dah pakcik ni tahu tak? Kenapa Ustaz kata dia? Dan pakcik bebel dia kenapa? Orang tak puas hati, suka hati dia lah, dia tak puas hati. Pasal dia kena zalim. Pakcik tahu tak? Dulu SST 10 hingga 15%, bukan semua benda. Contohnya perabot. Pakcik beli perabot hari-hari ya? Tak ada kan? Tak ada. Orang kampung saya, dia tak tidur atas katil pun. Dia tidur atas tikar bengkuang. Tak kena SST. Mana ada SST tikar bengkuang tu sekalian? Tahu? Pakcik makan apa ni, secret recipe? Pakcik sampai dia secret recipe kena 10 hingga 15%. Okey. Orang kampung saya, dia tak beli secret recipe. Tahu tak? Dia buat among-among. Tu among-among tu sekalian. Orang kampung dia buat birthday, dia among-among. Buat nasi ambeng, kemudian buat bubur nasi warna merah, letak nanduk putih atas tu sekalian. Tu. Lepas tu baca doa selamat, makan ramai-ramai. Itu. Jadi dia tak kena GST, sambut birthday. Kamu tak apa pakcik, orang kaya. Kentucky, McDonald, orang miskin tak makan. Tapi hari ni tengok, makan sarden pun kena. Itu sebab orang bising. Pasal sekarang ni banyak benda-benda yang tak sepatutnya kena cukai. Jadi orang miskin pun kena cukai juga. Itu yang orang bising. Faham? Diam dia tu sekalian. Muncul dia diam. Kalau dia tak diam, aku tampar dia. Tapi dia tambah pula. Tapi Ustaz, kat Selangor ni sekarang banyak kuil lah Ustaz, kata dia. Dia pergi situ pula. Kat mana pakcik nampak kuil? Tu dia kata kat Salam tengok tu. Belakang Tol Sungai Rasa, sebelah Masjid Raja Tun Uda. Banyak kuil lah sekarang ni, kata dia. Saya tanya pakcik tahu tak kuil tu lulus bila? Memang dia buat sekarang, tapi dia lulus bila? Tak tahu kan? Dia lulus tahun 2007. 2007 tu saya lulus. Saya tahu pasal saya pergi pejabat apabila dia orang buat kuil tu, saya tak puas hati juga kan. Saya pergi dekat pejabat YB. Jumpa Haji Jamil. Bang, apa cerita ni banyak kuil ni? Ustaz mai sini. Dia pun buka tu sekalian. Ni Ustaz tengok. Sini 2007 pasal nak pilihan raya. Sana 2007. 2007 tu sekalian. Saya kata itu kawan-kawan pakcik semua yang luluskan, tahu tak? Bukan kita orang, kawan-kawan pakcik yang luluskan. Dia pusing pula. Memang Ustaz, 2007 tu kita terpaksa luluskan benda-benda permintaan macam ni. Pasal India masa tu dah 50-50, separuh dah ikut Hindraf. Jadi kalau kita tak luluskan, Malaysia ni tergadai pada orang Cina Ustaz. Pula di situ pula tu sekalian. Saya tahu macam mana pula boleh Cina pula nak gadai pula. Inilah otak dia orang ni, didoktrinkan dengan puak-puak atas tu macam tu sekalian, supaya membenci orang-orang yang baik macam aku dan rakan-rakan aku. Kan kita memerintah lebih baik daripada dia tu sekalian. Jadi dia nak tanamkan kebencian, tu cara dia. Jahat betul tu sekalian. Udahlah pakcik, jangan cerita politik lah, kota Malay lah. Aku berapa, aku boleh jawab semua tu sekalian. Tapi dengan orang tua, nanti aku jawab lebih-lebih, dia pengsan mati pula. Aku tahulah kalau aku dah naik angin kan, aku jawab memang dah tak ada peraturan dah tu sekalian. Pasal dia mengada-gada. Cakap elok-elok okey lah, dia pusing. Nak cari jalan juga nak burukkan kerajaan negeri Selangor tu sekalian. Lepas tu sibuk pula, Ustaz, kerajaan negeri ada bagi bantuan tak? Saya tak ada banyak. Dulu lagi tak ada. Memang dulu tak ada, 1 sen pun tak dapat dulu tu sekalian. Sekarang kalau kita minta dapat, alhamdulillah, walaupun sikit lah kan. Dapat 20,000, 30,000. Kita kongsi-kongsi. Selangor banyak sekolah tu sekalian. Kongsilah seorang sikit, tak apa, tak ada masalah. Kita orang tak ada bising tu sekalian, kita buat kerja kerana Allah Ta'ala. Ada alhamdulillah, tak ada pun tak apa. Tapi tuan-tuan kena bagilah. Dia macam tu. Jadi dalam FB tu sekalian, dia soal saya.
Dia tanya, dia kata, Ustaz, cukup ke 2.5% untuk mengurus negara? Kita ada 25 kementerian. 25 ke tu sekalian? Tak silap aku 30 lebih kementerian tak? Tak yang banyak-banyak kementerian siapa suruh tu sekalian? Amerika tu berapa juta rakyat dia lebih ramai daripada kita. Saya kementerian dia tak ada sampai 30 lebih tu sekalian. Kita je ada menteri pula sampai satu kementerian 2 menteri tu sekalian. Kan? Kementerian Kewangan kan menteri kewangan 1, menteri kewangan 2, menteri kewangan 1 pula ada timbalan dia 1 ke 2 tu sekalian. Itu ini yang banyak habiskan duit ni tu sekalian. Yang banyak-banyak lah menteri-menteri ni tu sekalian. Sikit buat kerja tak apa, banyak pun makan tidur buat apa. Dia tu sekalian, sistem cukai asas, ini asas saja ya, nanti adalah di situ khilaf-khilaf tu kemudian kita cerita asas dia. Senang je sekian dalam Islam. Yang pertama dana zakat. Dana zakat kalau digunakan sepenuhnya 8 golongan dah selesai masalah tu sekalian. Ditambah yang keduanya dana wakaf. Kalau tuan-tuan ikuti bagaimana wakaf di zaman khalifah-khalifah dulu tu sekalian, sehingga dapat menyelesaikan masalah golongan gelandangan. Di Kairo itu tu sekalian, di zaman pemerintahan Utsmaniyah Turki, kita lihat hampir seluruh bumi Mesir itu diwakafkan. Tuhan dia wakafkan pada kerajaan. Sebab apa? Sebab kerajaan ketika itu dia bina bangunan-bangunan, rumah-rumah untuk membantu orang-orang miskin. Orang miskin tak ada duit nak buat rumah, dibuatkan rumah. Rumah 2 bilik, dia orang duduk, dia orang menyewa 1 bulan 1 junaih tu sekalian, 1 pound. 1 pound lebih kurang 70 sen duit kita hari ni tu sekalian. Itu tu sekalian fakta dia kalau tuan-tuan baca tentang wakaf. Maknanya boleh. Dalam masa yang sama di sana ada galakan macam-macam wakaf. Wakaf ni bukan setakat wakaf bangunan tuan-tuan sekalian. Ada wakaf binatang ternakan. Wakaf kambing misalnya tuan-tuan sekalian. Ada. Ada ke wakaf kambing Ustaz? Ada tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan baca dalam kitab Fiqhul Aulawiyat Dr. Yusuf Qardawi tu sekalian membincangkan bagaimana orang yang mewakafkan wakaf kambing. Contohnya tuan-tuan, saya nak bagi duit kat ustaz nanti pun habis gitu je. Jadi ustaz, saya belikan kambing, bela, bagi ustaz bela. Jadi kambing tu dia beranak, kambing tu beranak lagi. Sepanjang dia beranak lagi terus lihat, tuan punya kambing terus dapat pahala tu sekalian. Wakaf telaga, tuan-tuan tengok zaman Saidina Uthman. Uthman beli satu telaga daripada orang Yahudi. Ada satu telaga, air dia sedap tuan-tuan sekalian. Tapi Yahudi punya. Jadi bila orang nak guna kena bayar. Uthman cari inisiatif macam mana supaya orang Islam ni mudah. Jadi dia pun beli telaga tu. Tapi Yahudi ni pun dia tak tunjuk terror juga. Dia kata, Osman kalau kau nak beli boleh, tapi separuh je. Macam mana pula telaga pula beli separuh-separuh sekalian. Maksudnya macam mana? Hari ni aku punya, orang Yahudi tu punya. Mana kalau ambil air dia kena bayar pada orang Yahudi tu. Esok kamu punya wahai Osman. Jadi kalau orang nak pakai bayar pada kamu. Dia ingat dia pandai dah tu sekalian. Rupanya orang Islam lagi pandai. Bila masa Yahudi tu dia orang tak pergi ambil air. Bila masa Osman dia ambil air untuk 2 hari. Sebab Saidina Osman bagi free. Jadi ambil untuk 2 hari. Lama-lama geleng kepala Yahudi tu, celaka betul-betul dia. Tak dapat apa-apa. Sudah-sudah dia panggil Saidina Osman, wahai Osman, kau belilah separuh lagi kata dia. Jadi milik Saidina Osman, dan akhirnya Osman wakafkan terus kepada kaum muslimin. Orang ambil. Tengok daripada sudut air tu sekalian. Jadi kalau kita betul-betul kita boleh wakaf air tu sekalian. Bagi saya urus Syabas tu sekalian. InsyaAllah kita buat wakaf air tu sekalian. Tapi tuan-tuan kenalah menyumbang sedikit balik untuk pengurusan. Macam tu pengurusan untuk maintenance mesin-mesin proses air kan. Jadi kalau itu, jadi seorang sikit je bayar tuan-tuan sekalian. Ini tiap-tiap tahun nak naik. Mujurlah Selangor dapat kat kawan aku Kelidak, tuan-tuan kena bayar lagi. Sekarang tak bayar kan? Free. Kalau tuan-tuan bayar juga memang tuan-tuan banyak main air tu. Main air ya. Ataupun tuan-tuan kalau banyak juga mungkin tuan-tuan aktif lagi mandi wajib tu sekalian. Sebab dia banyak guna air. Larangan berbenci-bencian ialah melarang seseorang membenci dengan menghina orang yang semata-mata menurut dorongan hawa nafsu. Tak boleh kita nak menghina orang kerana orang tu boleh jadi kita tengok tak berkawan dengan dia. Hitam. Kita bermarah. Kau hitam jangan kawan dengan aku. Tak boleh tu sekalian. Di hitam tu Tuhan yang jadikan dia, bukan boleh dikelorok tu, tak boleh. Tak malah kau pendek 5 kaki 2 inci, aku geng aku semua 6 kaki. Tak boleh. Sebab pendek dia tadi Tuhan yang jadikan tu sekalian. Termasuklah tak boleh memperbodoh-bodohkan orang. Aku GST dia sekalian. Aku bengang ni berapa tu sekalian. Kita orang susah, kita kena bayar. Ini menteri-menteri ni kadang-kadang sebahagian tu kadang-kadang hampir tu sekalian, haram jadah betul.
Dia kawan-kawan dia tak bayar cukai tuan-tuan sekalian. Dia pandai. Baru ni tu yang budak Johor tu, bila dia bising-bising pasal budak UiTM tu, satu malam saja dekat 5,000 lebih tu sekarang semua maki dia, termasuk puak-puak dia sendiri. Maki dia. Tak ada yang puji dia. Dia je berbangga. Jangan cakap aku bodoh tau. Ni tengok degree aku, New Zealand. Master aku UKM. Aku duduk UKM tu tak tahu ke bahawa orang duduk dekat kampus tak boleh masak apa semua. Jadi ada kawan saya ni, orang lembaga hasil dalam negeri. Dia tinggi juga jawatan dia tu sekalian. Dia tu ustaz, dia tu memang ada. Baru ni dia telefon saya. Telefon Haji? Ada apa je? Dia telefon saya, ustaz. Dia ada kawan Cina. Kawan Cina dia tu ada kawan. Dia sepatutnya bayar cukai belas juta, dekat 20 juta. Tapi dia minta pada saya supaya buat satu statement, dia cuma bayar 1 juta aja, lebihnya tak payah bayar. Tengok tu sekalian. Maknanya ada kes tu sekalian, orang-orang kaya minta dengan menteri dia tak payah bayar cukai, itu pasal duit tak cukup tu sekalian. Yang sepatut bayar dia tak bayar. Yang tak patut bayar dia berperah tu sekalian. Ini yang kita naik angin ni. Kita di perahnya. Yang tu kawan-kawan dia tak bayar. Tapi kawan saya ni pandai juga. Dia kata, sorry Datuk, pertama saya pegawai, atas saya ada lagi bos, kata dia. Datuk pergilah tanya bos. Agak bos dah tak bagilah tu sekalian, tu yang tanya orang bawah pula tu. Bos bagi, dia punya pasal, dia tanggungjawab. Saya tak mahu, kata dia. Kalau tidak pun Datuk buat satu surat mengatakan Datuk arah saya, supaya senang nak jawab, kata dia. Tu tak jadi tu sekalian. Cuba itu katalah 15 juta kan. Datuk kalau boleh minta dengan lembaga hasil, saya bayar 1 juta, 4 juta Datuk punya lah. Boleh jadi tak tu sekalian? Dia untung lagi 10 juta. 10 juta bukan sikit, bukan 10 juta rupiah tu sekalian. 10 juta RM tau. Tu contoh je tu sekalian. Tu dah kira lah sendiri. Kadang saya marah tu je tu lah. Tu sekalian puak-puak tu, geng-geng dia semua terlepas. Orang bawah-bawah lah yang kena macam kita ni tu sekalian. Tu yang kita tak setuju. Faham tu sekalian? Bukan bangkang saja, sebab ada faktanya. You know, apalah ustaz tu kerja bangkang aja. Memanglah pasal aku pembangkang. Kerja bangkang tu sekalian, tapi kita membangkang berfakta tu sekalian. Sebab kesian orang-orang miskin kat kampung-kampung mengeluh tu sekalian. Saya balik kampung tu mengeluh. Sian orang kampung aku tu sekalian. Masih selapan tak apa, duit banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Ni ayat Quran ke hadis ni? Oh, hadis. Dia tulis mencari Quran. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Tidak akan kamu masuk syurga sehingga kamu benar-benar beriman, dan tidak dekat kamu beriman sehingga kamu berkasih sayang. Maukah aku tunjukkan kepada kamu satu perkara yang apabila kamu perbuat akan dia, nescaya kamu berkasih sayang, iaitu sebarkanlah salam di antara kamu. Ini antara satu benda yang nampak mudah tu sekalian. Nabi kata nak semaikan kasih sayang, sebarkan salam. Jumpa kawan, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi kadang susah juga tu sekalian. Assalamualaikum. Kenal ke? Kat mana dulu you jumpa? You study mana dulu? UKM ya? UKM juga lu. Tanya. Maknanya nak bagi salam tunggu kenal pula tu sekalian. Kalau tak kenal banyak songeh pula. Dia patut jawab je lah. Waalaikumsalam. Siapa-siapa bagi salam jawab. Kadang memberi salam hanya kepada orang yang kenal. Itu ada hadis lain pula yang Nabi kata, antara tanda-tanda kiamat juga, orang Islam ni hanya bagi salam pada yang dia kenal aja. Yang tak kenal langsung lalu lalang itu buat tak tahu je. Kadang-kadang duduk sama-sama tu sekalian dalam kapal terbang pun tak bertegur siapa. Tapi aku kadang-kadang kalau pergi Indonesia ditegur tu, dia tanya pula, bapak mau ke mana, kata dia. Loh, kau tanya aku bapak mau ke mana? Kamu orang Malaysia ke orang mana? Ya, saya orang Malaysia, bapak orang Indonesia. Aku Malaysia juga. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan larangannya dengan sabdanya, janganlah kamu berbelakang-belakangan, dan janganlah kamu menjual di atas penjualan setengah kamu, dan hendaklah kamu, wahai hamba Allah, bersaudara. Larangan berbelakang-belakangan atau berpaling-palingan ialah melarang perbuatan itu dilakukan oleh seseorang semata-mata oleh kerana perkara dunia. Kerana perkara dunia kita bermusuhan sampai tidak bertegur sapa, sampai memutuskan tali silaturahmi. Kalau cuma tak bertegur sapa kerana seorang pergi Dubai, seorang pergi London 5 hari, itu tak ada masalah. Yang masalah ni dia bermusuh-musuhan sampai tak tegur siapa. Itu sebab saya kalau budak gaduh, saya tak masalah. Orang tua gaduh ni masalah tu sekalian.
Budak gaduh kan, pasal apa gaduh? Tak dapat bola, bagi dia bola dia okey balik. Orang tua tu teruskan kalau gaduh sampai mati. Kadang dah siap bagi tu je. Kau jangan pergi rumah atuk tu. Atuk tu dulu. Bagi tahu sampai cucu tu dia. Anak cucu bergaduh. Tapi kita tu sekarang ginilah senang. Kalau orang buat dengan kita apa pun, kita serah pada Allah Ta'ala saja. Tak usah kita balas-balas tu sekalian. Nanti masalah sangkutannya di akhirat. Kat dunia kita tak nampak lagi tu sekalian. Nanti kat akhirat baru kita menyesal. Kalau kat dunia kita menyesal tak apa tu sekalian. Kita boleh U-turn lagi. Tapi kat akhirat nak U-turn macam mana? Tak boleh U-turn dah. Biar kita susah kat dunia sekejap je tu sekalian. Orang susahkan kita tak lama tu sekalian. Paling-paling 50 tahun, 60 tahun kan. Lepas tu kita mati, beres lah. Kat bawah tu dia pula kena. Macam saya ada satu kawan tu sekalian di Indonesia. Dia ni ejen bawa kambing daripada Indonesia ke sini. Baru ni dia kena tipu orang daripada Terengganu tu sekalian. Ambil dekat 200 ekor tu sekalian. Kalau dekat 200 ekor dah lebih kurang 300 ribu tu sekalian. Kos dia semualah. Tiba-tiba tu yang langsung tidak dibayarnya tu sekalian. Habis dia terpaksa jual rumah dia, jual kebun untuk bayar pada orang yang sana. Dia habis baru ni jumpa kita orang, bila kita orang nak suruh cekkan kambing, Ustaz sekarang bagi tahu Malaysia lah, kalau bayar kena bayar cash lah. Dulu kita bagi bayar sikit-sikit, Ustaz tengok lah apa jadi, rumah saya pun kena jual tu dia. Orang Malaysia yang menipu tu dia. Wah, aku ingat orang Indonesia je menipu tu, orang Malaysia menipu juga. Maknanya gitu tu sekalian. Sampai akhirnya kawan tu susah, kawan tu pun tak ada pendapatan dan seumpama dengannya. Jadi jangan kita menzalimi saudara-saudara kita ya. Ni kadang-kadang bila nak sesuatu kita suruh orang cepat apa semua, tapi bila dah sampai tempoh tak mau bayar. Kita kena bayar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la yahillu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathin yaltaqiyani fayasuddu hadza wa yasuddu hadza wa khairuhuma allazi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang Islam bahawa ia meninggalkan saudaranya, yakni tidak menegurnya lebih dari 3 hari. Bila keduanya bertemu, maka yang seorang ini berpaling dan yang seorang pula membelakangi. Dan orang yang lebih baik dari keduanya ialah orang yang memulakan dengan ucapan salam. Makna walaupun kawan kita tu buat apa kat kita tak apa, kita mulakan salam balik tu sekalian. Kita mulakan, kita jalinkan balik hubungan dengan dia. Ya. Memang orang Malaysia ni kadang kalau berhutang pun, ji pinjam duit boleh? Boleh, berapa? Tanya 10,000 je, saya ada bisnes yang bagus ni. InsyaAllah 1 bulan kan saya bayar balik lah. Saya bagi dengan hibah dia sekali. Orang nak bagi hibah sekali, nak bagi riba sekali tu sekalian. Okey lah bagi pinjam. Cukup sebulan, telefon. Macam mana? Pakai duit ni. Belum ada lagi lah Ji. Saya ingat dalam sebulan lagi Ji ya. Boleh ya? Boleh lah, tak apa sebulan lagi. Sebulan lagi kan telefon. Macam mana? Dekat nak lagi 2 minggu. 2 minggu boleh? 2 minggu? 2 minggu. Tunggu lagi 2 minggu, 2 minggu telefon lagi, nombor yang ada LT ada dalam perkhidmatan. Dia tukar nombor telefon tu sekalian. Tu yang main-main ya. Hutang ni tu sekalian, 1 sen pun tak lepas ke akhirat. Itu sebab di zaman Rasulullah ada satu orang ikut perang tu sekalian. Tiba-tiba dia terbunuh syahid. Bila dia mati syahid, sahabat bagi tahu, ya Rasulullah si fulan itu mati syahid. Nabi kata tidak, dia tak mati syahid. Allah Ta'ala tak terima syahid dia. Ya Rasulullah, bukankah dia keluar belanja sama-sama dengan kita, berjalan sama-sama daripada Madinah bersama dengan kita, berjuang bersungguh-sungguh, tiba-tiba dia terbunuh, kau kata dia tak mati syahid. Ni kata dia pernah berhutang dan dia tidak pernah membayar hutangnya. Tengok tu sekalian, orang mati syahid pun hutangnya tak dibayar, tak masuk syurga dia. Apatah lagi cuma mati aksiden naik kereta tu sekalian. Mati jatuh pokok, mati demam denggi. Macam mana tu sekalian. Yang mati mulia tu pun Allah Ta'ala padam dia punya kebaikan dia kerana tidak bayar hutang tu sekalian. Sebab tu kalau berhutang, cuba bayar. Kalau tak boleh, cakap betul-betul je. Saya ada kawan pinjam tu sekalian, tak banyak lah. Dia balik daripada Jordan, belajar takbir, dia nak berniaga. Aku tolong tu saya bagi. Dia tak bayar, Ustaz tak boleh bayar lah. Tak apa, nanti dulu bila kau ada kau bayar lah. Sampai hari ni dia tak bayar tu sekalian. Tak apa. Tapi jangan kita putus silaturahmi tu sekalian, kita berhubung lah. Macam biasa, esok dia ada, dia bagilah. Tak ada, kita halalkan pun tak apa. Menghalalkan orang yang berhutang itu, pahalanya lebih banyak lagi tu sekalian. Ada yang di zaman Rasulullah, Nabi kata kalau ada orang hutang, antara cara kita membantu, bagi diskaun ataupun halalkan terus. Satu hari 2 orang sahabat duduk dalam masjid, bergaduh. Yang seorang minta hutang, yang seorang tak mau bayar. Yang seorang minta lah, aku nak pakai ni. Yang seorang kata, aku belum ada duit lagi nanti. Lalu Nabi keluar memberitahu, kan alangkah baiknya kalau kamu boleh beri dia diskaun supaya dia boleh bayar pada kamu.
Yang satu lagi tu dia tak mau bayar juga. Nabi kata, siapa yang bersumpah atas nama Allah tak mau buat benda baik, dia nak bagi, dia minta kurang, bagilah kurang sikit. Tak ada, aku tak bagi kurang walaupun 1 sen. Nabi keluar tu sekalian. Siapa tadi yang bersumpah tak mau bagi kurang walaupun 1 sen, tak mau buat benda baik, terus ya Rasulullah tak apa, aku halalkan. Tu dia zaman Rasulullah. Zaman sekarang Rasulullah tak ada kata pasal dia bertekak nak juga tu. Padahal kawan susah, kalau kita lepaskan dia tu sekalian, Allah Ta'ala akan lepaskan kita daripada kesusahan di dunia dan di akhirat. Boleh jadi hari ini kita nampak susah, tapi suatu masa Allah Ta'ala permudahkan urusan kita tu sekalian. Semalam saya jumpa ada satu orang tu sekalian, itu pun sama, hutang banyak tu sekalian orang dengan dia. Tapi itulah dia main alat, tak apalah. Alhamdulillah, ni dapat rezeki daripada Allah Ta'ala tu sekalian, dapat banyak. Cerita dengan dia, macam mana je sekarang? Okay lah Ustaz, Alhamdulillah lah, mungkin pasal saya pun selalu halalkan orang hutang dengan saya pun semua, tu Allah Ta'ala ganti balik. Saya pun dah halal semua dah Ustaz, kata dia. Itu yang orang hutang saya halal lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan mereka. Ada yang dah mati pun ada. Saya pun minta supaya nanti saya pun mudah. Alhamdulillah tu sekalian, Allah Ta'ala ganti balik. Jadi dua-dualah, orang yang berhutang pun kena buat baik, orang yang memberi hutang pun macam tu juga. Minta pun jangan garang-garang tu sekalian. Nabi kata minta hutang jangan garang-garang. Minta dengan cara yang baik. Sebab kadang-kadang orang tak boleh bayar, bukan saja dia tak bayar tu sekalian. Kecuali lah tuan-tuan tengok, hutang tak bayar, jam beli lagi, handphone beli baru. Macam kita lah tu sekalian, kena GST, menteri pakai jam mahal-mahal. Ada satu bini menteri tu sekalian, ya Allah, 200,000, 300,000. Apa dia tengok jam jadi kenyang ke tu sekalian? Lapar ni, tengok jam kenyang. Ngantuk tengok jam, tidur lena tu sekalian. Macam tu ke? Kalau gitu tak apalah beli mahal-mahal. Ini dah mahal, terdarah duit rakyat lagi tu sekalian. Apa hal? Lepas tu orang kena GST. Itu pasal tak boleh tu sekalian. Dia syarat nak ambil GST dia tu sekalian. Kan? Tuan-tuan nanti tengok dalam kitab fiqh sirah tu pun ada dibahaskan ketika mana perang Tabuk tu sekalian. Fiqh sirah Datuk Seri Ramadan Al-Buti jilid yang 3 kalau yang Melayu. Tengok dalam pengajaran perang Tabuk. Itu nak pergi berjihad. Nak pergi berjihad pun tuan-tuan sekalian, Nabi ajar kita kena gunakan harta negara dulu. Dah tak cukup, baru minta rakyat punya tuan-tuan sekalian. Macam tu. Ini dia pandai berhutang mewah-mewah, ambil duit rakyat bayar hutang dia tu sekalian. Mana ci? Tak boleh. Aku memang bebel ni tu sekalian pasal ni. Selagi, tapi tak tahulah dia boleh kurang ke tidak kan. Yang penting 1 hari bulan jangan tak turun tu sekalian. 1 hari bulan Mei tu sekalian. Tuan-tuan bising-bising GST 1 bulan Mei tak turun sogo tu sekalian, jaga tu sekalian. Kata tak setuju kita sama-sama lah turun. Ini kawan kita kena sembuh, kena tangkap, tuan-tuan tidur kat rumah, lepas tu tak mau GST. Mana boleh, turun ramai-ramai Tak apa, Zohor tu 2-3 orang je sembahyang sini, yang lain sembahyang kat Sogo. Boleh? Ramai-ramai turun Ini kita kadang-kadang ada orang ni dia suka numpang kapal orang ni sekalian. Duk senang, relax, tidur. Kawan kena hujan, kawan mengayuh apa nama ni, tongkang dia relax tidur je. Tak aci lah tu sekalian. Destinasi nak datang, nak sampai tempat yang bagus. Boleh? Kita sama-sama turun 1 Mei tu sekalian, insya-Allah himpunan menentang GST. Memang tahun lepas pun kita buat perhimpunan ramai tu sekalian dekat dataran. Tuan-tuan jangan bimbang, insya-Allah polis tak ada apa-apa. Polis tu pun banyak marah tu sekalian. Aku pun kena GST tu dia. Betul. Aku ada kawan polis 2-3 orang tu sekalian. Dia pun berugut juga. Tapi tak boleh buat apa lah Ustaz. Kata dia, saya makan gaji kan. Kata dia, lebih kan aku kena pula. Kata dia kan. Tapi kat belakang-belakang bolehlah sembang. Kata dia. Kan tak payah boleh-boleh ada dia tu sekalian. Dia suka ke GST tu? Tak suka. Ada satu kawan semalam tu sekalian, mak dia, ya Allah, karat betul tu sekalian. Karat tu. Karat biru tu sekalian. Jadi dia ada buat restoran. Anak dia dulu cerita lah, mak jangan sokong lagi, zalim dah tu. Mak dia tak kisahkan. Sekarang dia simpan bil lama tu masa yang sebelum 1 April dengan lepas 1 April. Tunggu mak, wah banyak ya tu dia. Tu mak dia dah mula cair sikit lah. Dulu biru tua, sekarang dah biru muda dah tu sekalian. Baru dia tahu. Nampak? Malam tadi aku pergi satu tempat itu pun sama juga. Tempat puak-puak apa ni, pekat biru tu sekalian. Aku cerita satu-satu pun. Masa minum seorang pun tak bercakap dah tu sekalian. Kalau tidak dulu, Ustaz kita ni gini, ni bagus pembangunan. Sekarang dah senyap dah tu sekalian. Baru kau tahu, kena kau. Aku cakap padan muka kita semua. Aku kena, kau pun kena juga. Boleh tuan-tuan bawa kad keahlian tu? Saya nak beli barang, saya kad ahli saya penyokong kerajaan. Minta diskaun 6%. Boleh? Tak boleh. Kena tu sekalian. Tu
Itulah sekarang baru nak bising dah kena baru dah. Tu memang kadang ada orang Melayu ni tu silat. Selagi dia tak kena, selagi tu dia tak apa. Kena kat dia, celaka betul. Kalau aku tahu, dah lepas dah 2013 hari tu. Dah bagi tahu kau tak dengar. Tunggulah 2017 2018 kan. Dan lagi hadis yang lebih keras ancamannya, man hajar akhahu sanatan fahuwa kasafki dima'u damihi. Barang siapa yang meninggalkan saudaranya, yakni tidak bertegur sapa dan memusuhi saudaranya selama 1 tahun, maka ia seperti menumpahkan darahnya. Mana dosanya itu kan besarnya dosa memutuskan tali silaturahmi, sampai kalau dalam tempoh 1 tahun tak bertegur sapa juga, maka dosanya macam dia membunuh saudaranya tu sekalian. Jadi insya-Allah tu sekalian, kita lagi 2 bulan Ramadan. Lagi 3 bulan kita raya. Ambil pulang raya tu sekalian. Raya orang tak marah datang rumah. Gaduh macam mana pun raya insya-Allah tak kena halau tu sekalian. Datanglah minta maaf betul-betul. Haji saya minta maaf. Tak apa dia salah pun tak apa tu sekalian. Kita mulakan balik hubungan tadi. Insya-Allah Allah Taala akan berikan rahmatnya kepada kita insya-Allah. Jangan tunggu-tunggu. Kan Nabi cerita tu sekalian, satu hari ada satu sahabat jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saudara-saudara saya memulaukan saya. Saya cuba buat baik, tapi dia tetap memulaukan saya. Apa yang harus saya lakukan? Nabi kata, teruskan kebaikan kamu. Nanti lama-lama mereka akan jemu. Mana kau buat baik je, lama-lama dia jemulah. Dia kenduri, kau pergi. Ada apa-apa program, kau duduk sama dengan dia. Dia tak, kau ajak dia bersembang. Lama-lama dia jemulah. Dia ni aku buat macam mana pun, macam tu juga baik juga. Lama-lama dia jadi baiklah tu sekalian. Jangan kita sama-sama memusuhi. Larangan menjual di atas penjualan. Ini dalam hadis tadi juga disebut tentang larangan menjual di atas penjualan, ialah melarang perbuatan itu dilakukan kerana akibatnya adalah membawa kepada berbenci-bencian di antara sesama sendiri. Contohnya seperti 2 orang sudah berjual beli, lalu datang orang lain kepada orang yang membeli ini seraya berkata, batalkan pembelian kau ini. Aku sanggup menjual kepada engkau barang yang lebih baik mutunya dengan harganya yang lebih murah dari barang yang engkau beli itu. Ada kawan buat jual beli, dia datang pula kepada pembeli tadi, kata saya, pulangkan balik. Aku ada barang yang lebih murah lagi. Dia punya apa ni, mutu bagus lagi. Tu hukumnya haram tu sekian, tak boleh. Jangan pandai-pandai kita nak belian orang dah jual beli, biarlah. Sama juga orang bertunang tu sekalian. Udah tunang, kawan ni pula datang pula minang dia. Aku pinang. Bawa dia 10,000, saya bayar 20,000. Bayar hanya pula ya. Kalau Ustaz Rizam kafir dah tu sekalian. Ustaz Rizam, saya dengar dia punya ceramah tu kan. Sekarang nikah Islam ke kafir kata dia. Kalau Islam 300 je mahar tu. Tu yang hantaran tu kafir kata dia. Kafir terus. Sebab kata dia hantaran tu tak ada zaman Nabi tu sekalian. Kita je pandai-pandai buat. Ada nilai sampai 20,000, 30,000. Lepas tu baru habis degree pula tu sekalian. Duit tak ada, macam mana nak bayar hantaran? Tak boleh, tangguh dulu. Tangguh hari-hari dibawa sampai buncit perempuan tu sekalian. Sudahnya mengandung tak nikah. Tu. Tak. Nabi kata tu sekalian, nikah ni yang paling bagus yang murah. Murah ya. Saya dulu murah, senang tu sekalian. Pak mentua aku tu bagus. Jumpa tu kan. Bapak saya tanya, Ustaz, macam mana dia punya apa ni? Dia punya hantaran. Alah, kita orang kampung sama-sama orang kampung ni, kata dia. Ada kelapa bawa kelapa, ada jambu bawa jambu, dah jangan susah-susah. Senang tu sekalian. Pataku je lah. Telefon dia, macam mana? Saya ada sekian je ni, tak ada banyak. Kita kongsi-kongsi lah ya. Okey tu sekalian. Macam tu, jangan susah-susah. Ni nak juga 10,000. Selagi tak bagi 10,000 tak boleh nikah. Budak tu, budak muda tu sekalian. Tengok Facebook, tengok macam-macam, geram tengok awet tu sekalian. Ada yang keluar semalam dekat Facebook tu sekalian. Saya membenarkan diri saya diratah kerana saya sayangkan dia. Ada baca semalam tu sekalian. Ada orang perempuan tu sanggup berzina tu sekalian hanya kerana dia sayangkan lelaki tu, tapi nak nikah tak boleh. Pasal apa? Pasal bapak dia minta banyak sangat. Sudah berzina tu sekalian. Itu hadiah untuk bapak dia. Jadi jangan tu sekalian. Biar murah-murah je tak apa. Nabi kata paling murah apa tu sekalian? Sebentuk cincin besi. Ambil je skru basikal tu sekalian, buka. Okey, try. Kalau dia boleh terima, maknanya ni bagus. Esok baru belikan emas. Ini belum apa-apa beli mahal-mahal, lepas tu putus tu sekalian. Menderita korang. Kan dia menyesal. Celaka betul lah budak perempuan tu. Saya dah tunang hari tu, habis saya bagi cincin dia. Sudah dibawa je lari pula cincin saya, kata dia. Itulah, jangan. Belum kahwin, jangan yang belum kahwin lah. Yang belum kahwin lagi tu soal lain. Saya pun belum kahwin lagi. Lagi je belum.
Dia tanya, Ustaz dah kahwin? Saya belum kahwin lagi. Hah? Tu yang Ustaz buat bukan anak Ustaz semalam tu? Ya, anak saya daripada isteri yang pertama, isteri kedua belum. Saya kan belum kahwin lagi belum. Nikah udah. Tapi setakat ni tak ada niat lagi lah tu Silan. Aku sibuk gini kan. Pagi-pagi jaga kambing ni, sekejap lagi balik jaga kambing tu Silan. Jaga orang letih dah. Bergaduh lah apa letih Silan. Pagi tadi pukul 4 setengah aku sembuh dah. Tak bangun. Seronok tu sekarang ada asrama ni. Dulu kat Sabtak macam tu juga ya Ustaz Safuri. Pagi-pagi kena jerit tu Silan dulu. Masuk kat Sabtak tu. Ini aku pula menjerit lah. Dulu aku dah kena jerit. Sekarang giliran aku pula menjerit. Pagi-pagi 4.30 aku tengok dulu. 4.30 bagi warden dulu kejut. Kadang-kadang budak-budak ni dengan warden dia mengada-ngada tu Silan. Tengok warden keluar dia tidur balik. Aku bawa semprot tu Silan. Aku tembak sesuatu. Ini Ustaz sekali je sembuh tau. Lagi sekali datang rotan. Oh, lintak pukang dia lari tu Silan. Dia kadang-kadang budak-budak macam tu. Pasal sebenarnya dia tidur tu setan tu Silan. Setan tarik dia tu kan. Bila dengar rotan, lari terus dia tu Silan. Setan tu takut sebab tu merotan tu penting tu Silan. Acah je, bawa acah setan lari dah tu Silan. Kau betul-betul lagilah lari setan tu kan. Ini anak kita tak tidur. Sian, bang. Alah Sabtu Ahad ni biarlah bang. Isnin sampai Jumaat hari tu dah pukul 4.30, 5 pagi bangun susah anak-anak kita. Biarlah Sabtu Ahad ni biar dia tidur bang. Nanti dia tidur lagi tak tahu dah bangun belum ya kat ubah tu Silan. Patut kita kejut tadi bawa tu Silan. Jom ikut. Itu yang saya ingat Ustaz Fauzi Sahar tu Silan. Dia cerita tu Silan. Saya ni Ustaz jadi macam ni alhamdulillah tarbiyah arwah bapak saya tu. Bapak saya dulu Ustaz Sahar kenal kan tu Silan tu yang di Jeram tu balai dakwah tu. Kita orang dulu Ustaz kecil-kecil dibawanya naik basikal tua tu. Kau nak tidur ke apa kat masjid. Jangan tidur kat rumah. Dia tali pinggangnya Ustaz. Alhamdulillah lah. Dengan berkat tu lah saya sekarang ni jadi orang baik. Anak-anak saya pun alhamdulillah kata dia. Anak saya kalau tak bangun saya sebat dia dengan otak. Tapi hari ni bapaknya pergi kuliah mana-mana tu Silan. Anak yang sulung tu si Karim, si siapa tu, bimbing dengan anak adik-adik pergi ke surau, pergi masjid tu Silan. Tapi itulah akan datang tak boleh kalau undang-undang tu jadi tuan-tuan kena masuk penjara pula kan. Lagi anak-anak terus tak sembahyang. Ya kan akan datang ni merotan anak sebagai satu kesalahan jenayah. Tak boleh. Sebab tu aku nak rotan menteri lepas itu Silan. Rotan budak tak boleh. Demikian pula dilarang membeli di atas pembelian orang lain. Contohnya seperti seorang datang kepada orang yang menjual lalu berkata batalkan penjualan engkau ini, aku dapat membelinya kelak dengan harga yang lebih tinggi. Tadi jumpa dengan pembeli, kau jangan beli, aku ada barang lagi bagus, murah lagi, pulangkan balik. Yang ni dia jumpa dengan penjual pula. Dia beli penjual tadi dia bagi. Mes sini aku beli dengan harga yang lebih mahal. Dia beli murah kan, mes ni bagi aku beli dengan harga yang lebih mahal. Itu pun tidak boleh tu Silan. Jangan kita membeli belian orang lain. La yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi wa la yakhtub ala khitbati akhihi illa ayyazana lahu. Tiada menjual seorang lelaki di atas penjualan saudaranya dan tiada meminang di atas pinangan saudaranya kecuali jika ia izin kepadanya. Diizinkan ya. Kau nak try lah pinang tu tunang aku tu kalau boleh. Kalau boleh ambil Tapi belum tentu kata dia. Kawan ni pula cari minyak senyonyong tu Silan, mampus kau padan muka. Tak boleh. Kecuali dengan izin tadi. Izin tak apa. Kau try lah kalau boleh. Kau dia nak dengan kau. Larangan tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh hadis adalah meliputi kepada orang Islam dan kepada orang kafir. Baik kita buat itu kepada orang Islam ataupun orang kafir. Kalau ditakdirlah yang jual beli tu orang kafir tu Silan, kita pun tak boleh buat macam tu. Jumpa si pembeli tadi, tak salah. Saya ada barang lagi bagus. Saya murah lagi bagi kat kamu. Jangan beli ni kafir punya. Tak boleh tu Silan. Walaupun dia orang kafir. Kita jangan anggap orang kafir ni semua musuh kita tu Silan. Ingat, orang kafir adalah klien kita. Kita punya customer. Apa kata bahasa Jawa tu Silan? Customer is always right. Betul kan? Saya dulu diajar bab ekonomi macam tu lah. Walaupun customer tu tak betul pun dia kata suruh aku betul juga tu Silan. Kalau dia komplain, bos kena terima tu. Kita ada produk bagus, kena bagi pada mereka. Jangan sampai cara kita bermuamalah menyebabkan mereka lari daripada agama Islam. Sebab tu tuan-tuan tengok ketika mana Sa'ad bin Abi Waqqas pergi negeri China.
Kan? Kan kuburnya dekat China tu sekalian, pergi dekat Guangzhou tu. Sa'ad bin Abi Waqqas pergi dalam keadaan dia tak boleh berbahasa Cina tu sekalian. Dia tak boleh cakap Cina. Dia boleh cakap Arab je. Apa dia buat di sana? Dia berniaga tu sekalian dengan cara yang baik. Dia berniaga dengan amanah apa semua. Orang sana semua menipu. Tengok dia amanah, akhirnya ramai orang memeluk agama Islam. Sampai hari ini ramai orang Cina Islam tu sekalian, lebih dulu Islam daripada kita. Kita pula tengok Cina masuk Islam, mu'alaf tu ya. Tu kat sini kalau tuan-tuan pergi Cina, Cina pun tengok mu'alaf ya. Daripada mana? Indonesia ke Malaysia? Mu'alaf ya, berapa tahun masuk Islam betul? Cina dulu daripada kita tu sekalian. Yang bawa Islam ke Malaysia pun kan pedagang Cina dengan pedagang Gujarat tu sekalian. Tu dia dulu daripada kita tu sekalian. Larangan tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh hadis adalah meliputi kepada orang Islam dan orang kafir. Demikian menurut pendapat kebanyakan para fuqaha, kecuali Imam Ahmad dan orang ramai yang mengatakan larangan ini adalah khas kepada orang Islam, tidak kepada orang kafir. Setelah diterangkan segala larangan ini itu satu persatu, maka oleh Rasulullah dijelaskan pula keadaan orang Islam dalam pergaulan dengan sabdanya, hendaklah ada kamu hai hamba Allah bersaudara. Sabdanya ini memberi suatu petunjuk jua. Jika mereka mematuhi sepenuhnya segala larangan itu, maka terwujudlah suatu masyarakat yang aman, hidup dalam suasana yang harmoni. Mana bila tadi larangan tadi kita tinggalkan semuanya, masyarakat akan hidup dalam keadaan suasana aman dan harmoni, sebab tidak ada berdengki-dengkian, tidak bermusuh-musuhan. Yang kedua, orang Islam saudara orang Islam yang lain. Kemudian Rasulullah menerangkan selanjutnya keadaan sifat orang Islam. Orang Islam adalah saudara orang Islam. Yang demikian tiadalah boleh dianiayanya, tidak boleh dibiarkannya, tidak boleh didustainya, juga tidak boleh dihinakannya. Larangan ini wajib dihormati untuk memelihara perpaduan di antara orang Islam yang diakui sebagai saudara. Tadi larangan-larangan tadi disuruh tinggalkan, dan disambung lagi tuan-tuan sekalian, antaranya bukan setakat tidak boleh menzalimi saudara kita, tetapi jangan biarkan saudara kita dizalimi. Artinya nak buat perhimpunan 1 hari bulan tu tak mau orang dizalimi lah tuan-tuan sekalian. Kan Nabi kata unsur akhaka zaliman aw mazluman. Qala ya Rasulullah ansuruhu mazluman fa kaifa ansuruhu zaliman? Qala tamna'uhu minaz zulmi fadzalika nasruka iyyah. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, aku pernah menolong orang yang dizalimi, maka bagaimana agaknya aku tidak menolong orang yang zalim? Sabda Rasulullah, engkau tegah dia dari melakukan kezaliman, maka demikian itu berarti engkau menolong akan dia. Macam tu ya. Kalau orang yang dizalimi senang, kau dizalimi pasal gini ni, aku tolong. Tapi kalau orang yang zalim, macam mana kita nak tolong? Tolongnya ialah dengan memberhentikan kezalimannya. Kalau dia zalim dengan wang yang dia ada, hentikan keuangannya supaya dia tak zalim. Kalau dia zalim dengan kuasa yang ada, jangan bagi dia kuasa lagi masa pilihan raya tu sekalian. Faham tu? Tapi itulah salam okey, sahabat juga tu sekalian. Itu yang pening ni. Tempatku tu Sungai Tawar tu sekalian. Payah. Pasal sana kuliah maghrib pun tak berapa ada tu sekalian. Kuliah maghrib ada seminggu 2 kali tu kira bagus dah tu sekalian. Malam Jumaat kalau kuliah gaduh tu sekalian. Kena baca Yasin juga malam Jumaat. Tu sebab ada tempat sekarang buat perubahan sikit. Baca Yasin, lepas baca Yasin, tazkirah sikit ayat-ayat surah Yasin tu sekalian. 2-3 ayat, baru agak terbuka. Susah, kampung tak baca Yasin malam Jumaat tu sanggup tak datang masjid lah tu sekalian. Lebih baik dia duduk kat rumah baca Yasin daripada dia datang masjid. Masih ada lagi yang geng-geng macam tu yang agak payah. Tapi orang Shah Alam tak ada alasan. Aku jangan memang orang Shah Alam. Orang Shah Alam jangan sok kata, saya tak tahulah wahai Tuhan. Memang kena belasah dengan malaikat tu sekalian. Pasal orang Shah Alam ni apa yang tak ada tu sekalian, kuliah tengoklah. Dulu kuliah subuh hari Ahad aja. Sekarang Sabtu pun tiba, Ahad pun belasah. Cuti pun asal cuti tu sekalian. Depa balik, kuliah subuh depa balik. Kuliah subuh Taipusam. Yang tak ada kuliah subuh kan Aidilfitri, Aidiladha aja tu sekalian. Tak pandai juga. Kalau duduk Shah Alam jadi bodoh, jangan duduk Shah Alam lah tu sekalian. Kalau duduk Shah Alam tak jadi pandai. Lebih baik duduk Sabak Bernam aja. Ataupun Hulu Selangor, Hulu Langat, itu boleh tu sekalian. Duduk Shah Alam ni kena cerdik. Pasal apa? Pengajian banyak. Malam, tiap-tiap malam tu sekalian. Cuba tengok berapa mana. Jangan alasan kata, saya tak tahulah kat mana ada kuliah. Tak tahu. Surah Ar-Rahmah ada tiap-tiap malam. Surah Ar-Rahmah keras sangat lah, saya tak boleh. Pergi surah Taqwa, pelan sikit. Situ pun tak boleh juga. Tu Masjid Baru, Seksyen 7. Masjid Baru tak boleh juga. Tu Padang Jawa tu.
Padang Jawa tak ada, Tonuda, masjid negeri. Banyak tuan-tuan sekalian, tak ada alasan tak ngaji malam-malam. Jangan main-main. Jangan cuma nak tengok buletin utama je tuan-tuan sekalian. Tak ada alasan. Tak sempat, saya malam tak sempat lah, saya shift malam. Shift malam pula. Pagi ada. Yayasan Restu sebelah masjid negeri. Pagi 2 ustaz tu kan. 9.30, 10.30, 10.30, 11.30. Tengok malailah geng-geng Yahanana. Pergi perpustakaan negeri pula. 2 orang lagi tuan-tuan sekalian, 9.30, 10.30, 10.30, 11.30. Free bukan kena bayar pun. Tengok keras pula. Pergi masjid Jelutong tuan-tuan sekalian. 5 orang ustaz pagi tu tuan-tuan sekalian serentak mengajar. Apa masalah? Jangan main-main duduk salam. Duduk salam tak pandai juga, tak sokong Islam, aku tak reti lah tuan-tuan sekalian. Tu contoh je lah kan. Tapi kadang-kadang ada orang tu dia malas nak pergi tuan-tuan sekalian. Sibuklah kat pejabat. Pejabat sekarang ni tengah hari semua pejabat buat kuliah tuan-tuan sekalian. Tu KWSPPJ, Maybank tuan-tuan sekalian. Maybank 222, Maybank yang saya pergi je itulah tu kan, yang punya banyak tu. Maybank 222 tu, menara Maybank dekat KL, dataran Maybank dekat Bangsa, CIMB tu, Wisma Nusantara, Jalan Temerloh, semua tu saya berapa banyak. Tak ada alasan sekarang. Sekarang hospital pun buat kuliah tu sekalian. Baru ni hospital Tanjung Garang tu sekalian. Dia memang ada kuliah perdana tiap-tiap bulan tu sekalian. Tak ada alasan tak ada kuliah tau. Orang duduk salam. Tahu? Jangan nanti kat akhirat kata, wahai Tuhan, sorry lah, saya tak tahulah, saya sibuk kerja dulu, tak sempat belajar. Pergilah. Tu pejabat-pejabat banyak hari Jumaat pagi buat tazkirah, kamu tak duduk juga. Sekarang jangan jadi umat beralasan tu sekalian. Umat akhir zaman ni kadang digelar sebagai umat yang paling banyak alasan. Itu dia ada je alasannya. Tak ada alasan tu sekalian. Kita mau kan tak mau itu je tu sekalian. Sekarang kita sudah dibentangkan oleh Allah Ta'ala tu sekalian, program-program keilmuan yang begitu banyak di tempat kita. Tinggal lagi kita nak pergi ke tidak. Kemudian macam mana kita nak beramal dengannya. Boleh lagi ya? Saya dah 2 bulan tak datang Jadi saya qada. Sikit lagi. Ada 2-3 hadis lagi ni. Tapi bukan salah saya tak datang tu sekalian. Saya tu kebetulan bawa jemaah pergi umrah. Balik daripada umrah orang sediakan tiket pula pergi Indonesia. Ustaz, pergi Indonesia. Ada orang, ustaz ni banyak duit dia pergi sana sini. Bukan, saya tak ada duit. Saya pergi semua free. Betul, saya free. Kalau tak free saya tak pergi tu sekalian. Saya pergi umrah pun free. Macam mana kan? Bukan aku minta, orang bagi tu sekalian. Minta tak mau, tapi orang bagi. Ustaz, pergilah ustaz, ada jemaah ni berapa orang ni, tolong bawa ya. Saya tak ada duit, saya kata. Sampai 6,000 mana ada duit, saya tengah buat sekolah ni. Saya cakap, saya selagi sekolah tak siap, saya tak akan gunakan duit untuk pergi umrah. Pasal apa? Saya nak siapkan sekolah dulu. Tak apalah ustaz, yang fikirlah duit tu ustaz, bagi pasport tu sini kata dia. Bagi ada, siap visa. Bawa, pergi. Balik je tu sekalian, orang telefon pula. Ustaz, minggu depan jangan lupa ya, saya beli tiket dah ni. Pergi mana pula Ji? Alah, kan saya nak ajak ustaz bisnes kambing ni. Pergi pilih kambing. Berapa bayar? Jangan fikirlah ustaz, ambil tiket tu. Bagi tiket tu sekalian. Tu alhamdulillah lah kan. Minggu 2-3 minggu lepas cuti tu pula pergi pesantren sama juga. Ramai grup-grup, jom ustaz kita pergi jalan-jalan kata dia. Dapatlah aku free kan. Tuan-tuan nak free jadi ustaz. Itu yang ustaz-ustaz pergi umrah tu semua free tu sekalian. Memang ustaz tak ada duit tu sekalian. Duit apa tu sekalian? Tuan-tuan bagi saya, dia sejak lagi beli barang buat bangunan tu sekalian. Sampai wak yang ikut saya tu pelik, ustaz, habis buat bangunan ke ustaz? Iya, saya kata, ada lebih tu saya buat bayar kereta sikit. Yang lain semua buat bangunan. Makan pun saya numpang makan kat asrama tu sekalian. Makan dengan apa nama ni, budak-budak apa yang dimasak nasi kawah tu. Makan sekali adak beradak saya tu sekalian. Teringin sekali-sekali nak makan sedap sikit baru keluar. Tu je tu sekalian. Dia tak ada. Tu nak minta dengan tuan-tuan pagi ni, jangan lupa ya, macam biasa tu. Belakang tu turun bentang ni. Muslimin, muslimat. Yang luar nanti masuk balik ya. Maksudnya dia keluar tu masa sejuk dah panas dia okey ya. Nanti letak duit banyak-banyak. Baik, juga orang Islam tidak boleh mendusta saudara orang Islam yang lain. Maksudnya tidak boleh kita menipu, mendustai saudara kita yang lain. Kerana pendustaan menyebabkan hilangnya perasaan kepercayaan. Tu orang tak percaya tuan-tuan sekalian. Budak tu tuan-tuan sekalian, budak Johor tu, dia pukul 12 nak kena GST 1 April tu tuan-tuan sekalian. Pukul 9 dia keluar TV live tau tuan-tuan sekalian. Saya lah orang yang paling gembira dengan GST, kerana GST akan menurunkan semua harga barang. Sekarang tak turun tuan-tuan sekalian, apa macam? Turun ke naik tuan-tuan sekalian? Yang turun cuma 2 sekarang ni, air mata dengan air hujan je tuan-tuan sekalian. Yang lain semua naik harga, tak ada, turun je. Itu penipu, mendustai tuan-tuan saudaranya yang lain.
Turun minyak 21 sen, naik 25 sen. Mendustai saudara Islam yang lain, tuan-tuan sekalian. Macam. Yang main-main dia, budak Johor seorang tu, tuan-tuan sekalian. Aku geram betul kalau jumpa memang aku nak bercakap depan dia. Dia cakap tu bangga sangat. Ni tiba-tiba muncul seorang lagi, tuan-tuan sekalian. Tu ada 3 ekor badut, tuan-tuan sekalian. Ini badut. Bila orang letak gambar menteri, cakap bohong dia orang, saya tulis, inilah akibat melantik badut jadi menteri. Yang terbaru boleh cakap pula, siapa tak percaya dengan Najib berarti tidak percaya dengan Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim. Ini rukun iman keberapa ni, tuan-tuan sekalian? Kalau tak percaya pada malaikat berarti tak percaya pada Allah. Itu ya, tuan-tuan sekalian. Tak percaya pada Rasulullah, betul. Ini tak percaya pada Najib berarti tak percaya pada Allah. Lepas tu dia pergi telefon wartawan, oi, tak betul tu, tukar balik statement. Lepas tu dia, saya kebetulan ada satu grup ni, tuan-tuan sekalian, orang masukkan, menteri-menteri pun ada dalam ni. Aku pun tak tahu, aku tengok, adalah dia. Aku tengok dia jawab. Dia tu salah tu, dia kata wartawan salah tulis, kata dia, aku tak cakap macam tu. Ya ke? Kalau tak betul kau saman lah. Kenapa tak saman? Jangan main. Dah terlajak. Sebab terlajak perahu boleh diundur, tu sekalian. Terlajak kata buruk padahnya. Bak kata orang Melayu, tu sekalian, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Macam tu. Kau tak kena kat dunia, kat akhirat soalah. Bohong aja. Nabi bersabda, kaburat khianatan antu hadis akhaka hadisan huwa laka musaddiqun wa anta bihi kazibun. Besarlah pengkhianatan bahawa engkau menceritakan kepada saudara engkau suatu cerita yang ia percaya pada kamu, padahal yang sebenarnya engkau berdusta kepadanya. Khianat yang besar, kata Rasulullah. Apa dia? Kamu bercakap, dia percaya, rupanya kamu bohong dia. Kamu cerita kat TV, buat video klip, bahawa GST akan turun harga barang, tiba-tiba tak turun. Pengkhianat besar kerajaan, tentu sekalian. Pemimpin-pemimpin, jangan main-main. Boleh cakap itu ya? Boleh lah, tuan-tuan setuju tak setuju, tuan-tuan punya masalah. Itu pandangan aku kan. Aku dah baca hadis ni, betul ni. Kita mengkhianati orang yang memberi kepercayaan pada kita, tuan-tuan sekalian. Demikian pula orang Islam tidak boleh menghinakan saudaranya orang Islam sama ada dengan perkataan atau dengan tingkah lakunya. Sebab penghinaan bukanlah sikap yang baik dalam persaudaraan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, at-taqwa, takwa itu di sini, sambil menunjuk kedudukannya dalam dada sebanyak 3 kali. Ini adalah memberi isyarat atau petunjuk bahawa kemuliaan manusia di sisi Allah bukanlah dengan cara melagak-lagak, menunjuk-nunjuk diri atau meninggi-ninggi darjat pribadi, tetapi adalah dengan sifat takwa yang ada di dalam dada. Jadi kemuliaan manusia di sisi Allah bukan dengan kita menunjukkan gaya kita, hidup yang begitu mewah, tuan-tuan sekalian, bukan. Tetapi sejauh mana kita dapat bertakwa dalam diri kita. Nak buat satu fikir, tuan sekalian, halal ke haram. Ya. Saya ada satu makcik tu sekalian, bagus tau. Dia dengar je haram, terus dia keluarkan. Dulu ASB, tuan-tuan sekalian. Bila dengar ASB haram, dah keluar, tuan-tuan sekalian, dia punya dividen saja je 10,000, tuan-tuan sekalian. Baru ni datang jumpa saya, Ustaz. Baru ni ada sebut kata KWSP pun haram lah, Ustaz. Saya takutlah duit haram ni. Ada berapa, Puan? Tak banyak, Ustaz, 120,000. 120,000, itu dia punya interest saja, tuan-tuan sekalian. Pokoknya berapa tu agaknya. Habis macam mana? Saya nak bagilah kat Ustaz sikit. Saya bagi-bagi kan. Bagi je 20,000, dapat 6 sekolah dia bantu, tuan-tuan sekalian. Mungkin orang tanya, Ustaz ambil duit riba? Ya, duit tu duit haram jadah, buat jamban, tuan-tuan sekalian. Tu jamban saya tu belum siap. Jadi kalau tuan-tuan puan ada yang duit-duit haram tu, bagi kat saya. Saya nak siapkan tandas tu, tuan-tuan sekalian, kalau boleh sebelum Ramadan ni. Tapi kita yang tu kita nak siapkan dengan duit-duit haram lah. Misal tandas saja, buat apa bagi duit-duit yang bagus-bagus ya tak? Yang bagus-bagus kita buat bangunan asrama, chalet ya. Akhirnya oleh Rasulullah dijelaskan pula bahawa sudah cukup banyak kejahatan seseorang jika ia merendah-rendahkan atau menghinakan orang lain. Menghina orang lain, merendah-rendahkan orang lain, itu pun dianggap satu kejahatan di dalam Islam. Maka Nabi SAW menganjurkan kepada kita supaya kita saling berkasih sayang dengan mengatakan, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udwan tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal humma. Bandingkan orang-orang mukmin dalam bercinta-cinta, berkasih sayang dan bertolong-menolong antara mereka seperti bandingan satu badan. Apabila sakit satu anggota daripadanya, tertariklah sekalian anggota hingga tidak dapat tidur dan demam. Bila kita macam satu badan,
Sakit gigi sebagai contoh sekalian. Bukan gigi saja tak boleh tidur, mata pun tak boleh tidur, kepala pun tak boleh tidur, otak pun tak boleh tidur juga. Ya Allah, sakitnya. Kena tengah malam pula tuan-tuan sekalian. Yang doktor gigi ni pun satu hal juga. Kita sakit-sakit jumpa dia, cuma bagi ubat je. Sorry encik, tak boleh cabut sebab tengah sakit kan. Oh, sakitlah cabut supaya nanti hilang sakit. Ini dicabut je masa kita tak sakit tuan-tuan sekalian. Tambah sakitlah kita. Tapi tak tahulah, mungkin itu ilmu dia, kita tak boleh pertikaikan juga kan. Ilmu doktor gigi tu sekalian. Kalau kita sakit, dia tak mau cabut, tak mau tampal. Tunggu baik dulu. Dah baik, baru dicabutnya biar sakit lagi tu sekalian. Itu ilmu doktor gigi. Tapi kan bukan gigi je tak boleh tidur, semua tak boleh tidur tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan kalau tak boleh tidur malam kerana sakit gigi, sebab tu kalau boleh tuan-tuan simpan garam bukit kat rumah. Takut tengah malam sakit gigi tuan-tuan sekalian. Ambil garam bukit, campur cuka. Campur cuka, kemudian campur dengan air sejuk. Buat kumur-kumur. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, dengan izin Allah baik terus tuan-tuan sekalian. Kita orang dulu kat kampung, kalau sakit pergi rumah ketua kampung. Dipakunya tuan-tuan sekalian. Letak ni kepala. Dia ambil paku 5 inci tu tuan-tuan sekalian. Bukan dia paku kat kita, dekat sebelah. Dia kotuk, aduh, terus baik tuan-tuan sekalian. Apa tu dia bagi je garam jantan. Kan garam yang besar-besar tuan-tuan sekalian. Dia kata bawa balik, bancuh, minum. Baik tu sekalian, alhamdulillah. Tak tahu apa yang dibacanya. Tengok hari tu aku ketuk sendiri tak jadi pula. Tapi tuan-tuan kalau tak mau sakit gigi, senang je sekalian, amalkan menggunakan siwak. Itu apa nama ni? Sugi tu tuan-tuan sekalian. Ada orang tak suka, busuk, basuhlah. Yang busuk tu kau tak basuh, kau pakai-pakai letak poket. Kau pakai-pakai letak poket. Sekarang kan dah ada yang sarung dia macam pen tu tuan-tuan sekalian. Bersih elok. Pakai tu sunnah tuan-tuan sekalian. Pakai. InsyaAllah. Saya semenjak saya amalkan guna sugi tu tuan-tuan sekalian, alhamdulillah baik tuan-tuan sekalian. Sekarang sampai sekarang saya jarang sakit gigi. Lama lah, alhamdulillah dengan izin Allah. Mudah-mudahan sampai matilah. Jangan sakit. Gigi ni kalau sakit lebih daripada sakit lain lah tuan-tuan sekalian. Iya. Berdenyut kan. Kalau kita cuma kena kudis je, garu je, hilang dah sakit kan. Jadi berdenyut. Allah, itu kan rasa kalau orang tanya pun nak melempang tu sekalian. Budak pula saya ketuk pintu. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ada orang nak jumpa. Hei, sakit ni sekalian ni. Geram. Kalau sakit gigi lah kan. Tu. Sakit gigi orang nampak macam kecil je, tapi jangan tak boleh tidur. Baik, sekian sampai sini dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita dan menjadikan kita hamba soleh. Jangan lupa tu sekalian, belakang tu ada sejadah. Masukkan duit banyak-banyak. Yang belakang sana pun sama juga. Tak ada duit tunai bagi cek tu sekalian, insyaAllah. Biasa kalau cek ni banyak lagi lah. Tak ada orang tulis cek RM1 tu sekalian, malu lah. Yang perempuan belakang tu tak ada tunai, tak ada cek tu, yang dekat apa ni, telinga ada, dekat lengan ada, dekat leher ada, masukkan je tu insya-Allah. Dan juga tu kat belakang tu ada jualan-jualan amal. Ada ni ubat batuk tu sekalian. Tapi bukan ubat batuk yang buat ketagih tu, bukan. Ni ada sahabat saya, dia buat formula ubat batuk menggunakan madu tualang. Tuan-tuan try je, botol kecil-kecil je tu sekalian. Try. Tapi dia kata alhamdulillah setakat ni Ustaz, kalau orang guna ni kata madu belum habis, batuk hilang dulu. Tu kata dia lah dengan izin Allah, kata dia. Baik tu sekalian, ni ada hajat saudara kita minta untuk buatkan tahlil untuk saudara maranya yang telah meninggal dunia. InsyaAllah kita sama-sama bacakan. Mudah-mudahan